نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah. Pertama selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas banyak perkara. Kita tahun baru ni macam-macam azam baru dah. Baik, kita pun masuk bab yang baru. Dalam perbincangan kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disusun oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, bacaan terhadap kitab yang terakhir. Bukanlah bermakna pengajian kita ni dah nak tamat, saya mulakan yang ambil daripada hujung dulu. Baik, jadi kita dalam kitab Bulughul Maram ini, Imam Ibn Hajar meletakkan satu tajuk yang terakhir, iaitu dipanggil Kitabul Jami'. Jadi mungkin bagi orang yang tak biasa, nama dalam bahasa Arab kitab tu buku. Kemudian dalam buku ni kan, judul buku ni, judulnya adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Dan dari sudut chapter bab, tetapi diletakkan nama kitab. Kitab itu bukan merujuk kepada buku ini, akan tetapi ialah pembahagian mengikut tema-tema. Kitab Al-Jami', dan dalam kitab Al-Jami' itu ada 6 bab, ada 6 chapter. Ini dari sudut istilah lah supaya kita jelas. Nanti kan bila disebut ini kitab Bulughul Maram, ya kitab yang besar, dan kitab yang kecil itu adalah nama kitab ataupun nama-nama tajuk. Baik, jadi tajuk yang kedua ialah tentang Babul Birri Wassilah, bab kebaikan dan silaturahim. Perkataan al-birri di sini, kalau tidak ada baris mungkin orang baca al-birri, kan? Al-bir maknanya kebaikan, ataupun dibaca al-bar, al-baru daratan. Kalau dibaca al-burru bid-dhammah, maka dia jadi gandum. Satu tulisan dibaca dengan berbeza baris, kan? Jadi bab kita nak baca hak mana? Kebaikan ataupun baru daratan ataupun burru gandum. Sudah tentulah dalam konteks di sini ialah babul birri, yakni bab kebaikan atau melakukan kebaikan, wasilati wasilah. Dan wasilah ni adalah perhubungan, yakni menghubungkan, kan? Dan Melayu panggil silaturahim, kan? Silaturahmi, menghubungkan. Rahmi itu kasih sayang, kan? Silaturahim. Jadi kalau terjemahnya bab berbuat baik dan silaturahim. Baik, dalam hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dia muatkan daripada riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah ni nama yang cukup terkenal lah dalam periwayatan hadis, kan? Perawi ataupun sahabat yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Kan? Habis daripada mana kita tahu? Bagi contohnya, dia ni Abu Hurairah ni orang yang paling banyak. Kan? Apakah dengan saya rasa 3280 bilangan ataupun 5000 lebih, saya tak ingat dah. Jadi maknanya berlaku pengulangan dan disaring pengulangan tadi, dan memang dialah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pun maklum sebab apa? Sebab dia sebatang kara dan juga duduk di anjung, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil sufah, kan? Bahasa kita ni anjung lah. Anjung ni bersama dengan para sahabat yang lain sekitar 70 orang pada masa tu. Kan? Baik, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, minta sahabat kita ni tolong jangan duduk macam tu. Pasal duduk macam tu antara duduk yang dilarang dalam agama. Minta maaf lah saya sebutkan. Kan jadi ingatan lepas ni, kalau boleh jangan duk buat. Pasal apa? Walaupun larangan, sebahagian orang dia kata tak apa ustaz, tidak berdosa. Kerana ulama berbeza pandangan
yang biasa asal larangan itu hukumnya adalah haram. Kemudian ada yang kata makruh. Tapi bagi kita, kalau kita mengaku sebagai ahli sunnah, maka sudah tentulah kita akan pertama cari. Okey, sekarang diberitahu, kita akur dan kita tidak banyak songeh, makna kita cubalah untuk patuh kepada apa yang dianjurkan tadi. Itu je. Nak menandakan kita ni sebagai ahli sunnah. Kalau tidak, saya kata tak payah sembang kencang lah. Mengaku tapi dari sudut perbuatan tidak mahu nak cari, dan apabila diberitahu ataupun kita tahu, kita pun tak nak buat. Sebab apa? Sedangkan ia adalah antara benda ataupun amalan yang very simple untuk dilakukan. Contoh tak? Benda yang sebegini. Ada satu lagi ni, nanti sat lagi. Kan? Kami soon tak? Pelan-pelan. Baik. Jadi kata Abu Hurairah ni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba, siapa yang suka, sesiapa yang menyukai, ataupun kalau bahasa lama barangkali barang siapa, tu biasalah tak. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin dilapangkan, dilapangkan ataupun dipanjangkan. Kalau basata ni mendepakan tangan je, yabsata yadahu, sesiapa yang ingin dilapangkan rezekinya, wa an yunsa'u fi atharihi, dan tetap dikenang selepas matinya, fal yasil rahimah, hendaklah fal yasil. Ejaan dalam bahasa Arab fa lam ya sad lam, fal yasil. Kalau dibaca fal yusalli boleh juga kan, tapi bila dibaca dengan fal yusalli, kok mana ni? Sebab contohlah, okey tuan-tuan mengaji dengan saya lah, saya tok guru, okey tuan-tuan pun tulis belaka tak kan, fa lam ya sad lam kan. Balik rumah lupa buh baris tak, contohlah kata tak, bila lupa letak baris, esok aku nak baca macam mana? Sedangkan yang dimaksudkan di situ ialah fal yasil, hendaklah menghubungkan kan. Sebab ejaan ya lam itu, ya sad apa huruf ya, sad dan lam itu boleh dibaca fal yusalli, hendaklah dia bersembahyang, hendaklah dia berselawat, ataupun hendaklah dia berdoa. Sebab perkataan solat itu sekurang-kurangnya ada 3 makna. Jadi kalau kita baca fal yusalli, hendaklah dia dengan salah satu daripada makna tadi, memang tak betul. Fal yusal kan, sedangkan yang tepatnya daripada ausala yusilu adalah fal yasil, hendaklah dia menghubungkan. Macam kita duk mengaji Quran lah, ada hamzah wasal, ada hamzah qata. Tak? Yang ingatlah, yang tak ingat kena semak balik apa dia hamzah wasal dan apa dia hamzah qata. Ingat tak kan? Kalau tak tahu walaupun baca betul tak apalah, kita pakat semak kan. Fal yasil, hendaklah dia menghubungkan rahimahu, rahimnya. Menghubungkan rahimnya maknanya hendaklah bersilaturahmi, hendaklah bersilaturahim, iaitu menyambung persaudaraannya. Hadis ini rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dan apabila disebutkan rawahul Bukhari, maknanya dia disebutkan, diriwayatkan dalam hadis sahih Al-Bukhari, tidak kepada kitab hadis tidak kepada kitab yang lain, seperti Al-Adabul Mufrad juga oleh Imam Al-Bukhari. Tapi apabila disebutkan rawahul Bukhari, maksudnya dalam sahih Al-Bukhari, tidak kepada yang lain. Samalah juga Imam At-Tirmizi, bila disebut rawahu Tirmizi, tidak kepada Ilal Al-Tirmizi, tidak kepada Asy-Syama'il Muhammadiyah, tetapi disebutkan akan maksud riwayat Imam Tirmizi itu adalah dalam Jami' At-Tirmizi ataupun Sunan At-Tirmizi. Dia ada yang umum dengan yang khusus kan. Bila disebutkan apa nama kitab tadi, bermakna merujuk kepada kitab tersebut. Baik, poin yang pertama. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara ini. Baik. Orang yang menghubungkan silaturahim, kita tahu orang yang menghubungkan silaturahim ini dan orang-orang yang menghubungkan
apa-apa yang Allah perintahkan kepada mereka untuk dihubungkan sampailah turunlah ayat Quran. Nah, maknanya ayat ini kita nampak bahawa zahir ayat ini membincangkan tentang silaturahim, yakni menghubungkan menghubungkan silaturahim ataupun persaudaraan. Dan kita pun maklum apabila disebutkan persaudaraan, walaupun contohlah kata kita ni, kita bukan adik-beradik sepupu sepapak, tapi kita maklum innamal mu'minuna ikhwatun, bahawa saudara seagama itu adalah innamal mu'minuna, orang mukmin itu adalah saudara seagama. Walaupun ni saya daripada negeri lain, saya daripada bangsa lain, nak contohlah kata saya daripada keturunan Tionghoa, saya daripada Baka orang Siam, saya daripada Filipina, saya daripada Jawa, tak kan? Tapi bila kita bertemu di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, memang confirm kita ni adalah innamal mu'minuna ikhwah, kita ni saudara. Bila saudara macam adik-beradik, mesti ada perasaan kesalingan, pelbagai kesalingan, mahabbah, kasih sayang, tolong menolong, prihatin dan pelbagai lagi yang memang disyariatkan dalam agama. Bukannya kita tak peduli, kan, macam adik-beradik kita lah. Tapi hari ni kadang-kadang adik-beradik pun kita buat donor je. Itu masalah manusia hari ni. Baik, jadi disebutkan hadis ni salah satu hadis yang dapat memberi motivasi kepada kita untuk sama ada pertama al-birru, buat baik tadi. Yang kedua silaturahim. Kerana sebahagian daripada amal soleh yang Allah tidak hanya berikan dia punya ganjarannya di akhirat nanti, tapi juga di dunia, seperti mana kita ni berusaha untuk menyambung silaturahim. Ganjaran di dunia ini yang Allah sediakan kepada orang yang menyambung silaturahim, apa dia? Ayyubsata lahu fi rizqi, Allah panjangkan rezeki dia, ataupun Allah murahkan rezeki dia, kan? Rezeki dia kita pun dah faham dah tuan-tuan, rezeki ni tidak semestinya datang dalam bentuk duit, tak. Kita hari ni generasi apa kita kata kebendaan, apakah kita setting minda kita ni semuanya duit? Tak, kan? Rezeki ni datang kepada kita sama ada dalam bentuk benda, duit, ataupun juga berupa kesenangan yang lain. Seperti apa dia? Suasana persekitaran yang kita duduk ni, di kampung ke, di taman ke, jiran kita ke, kan? Suasana yang kecil, yang besar, tempat kerja kita, semuanya rezeki yang macam mana. Sebab apa? Sebab kalaulah tidak kondusif, tidak selesa, bermakna kita nak buat amal ibadah juga akan terganggu, kan? Kadang-kadang nak turun, okey, kereta di blok, kita mari nak ke masjid, kita ni tak apalah, kan? Kalau tempat-tempat yang misal kata yang agak crowded, nak parking motor, nak parking kereta, nak balik keluar daripada maghrib tadi, nak keluar daripada masjid surau ke, terpaksa nak kena tunggu siapa buat announcement, minta apa muazzin kita buat announcement, kenderaan yang nombor sekian minta tolong alih. Pasal apa? Menghalang kenderaan yang lain. Kita rasa tak seronok. Sebab apa? Kerana sikap sebahagian daripada ahli qaryah ataupun jemaah yang memang tak kisah, peduli apa aku, yang penting ada. Tapi kita ni tidak begitulah. Kan itu kita minta supaya suasana tadi tu, jiran kita kiri kanan, tak kira sama ada jiran muslim ke tidak muslim ke, kan, biarlah dia faham suasana tempat kerja, kawan-kawan kita, semuanya termasuk dalam rezeki yang baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni jangan hanya nampak mata duit tak, kan? Bila sebut rezeki nampak duit sahaja, kan? Contohlah begitu. Baik. Bahkan Nabi SAW sebutkan dalam hadis yang kita bacakan tadi, kan, ada beberapa riwayatlah yang perbezaan, dan kita maklum siapa yang nak rezeki dia dilapangkan ataupun dimurahkan rezeki, dan yang keduanya dalam sebahagian riwayat menyebutkan dipanjangkan umur, maka adalah dia menyambung silaturahim. Jadi bukanlah bermakna orang yang pendek umur itu dia tidak menghubungkan silaturahim. Jangan kita judge, kan? Sebab ada kala begitu sebahagian daripada kita tak salah, kan? Jadi kita tidak tahu. Cuma ialah mungkin ada sebab-sebab yang tentu orang ni Allah bagi umur sekian, macam kita lah,
Kan? YB baru ni mati umur 57. Nah, orang lain yang umur 30 pun jangan duduk seronok, anak-anak muda pun. Sebab apa ni? Yang jenis kolesterol tingginya, yang darah tingginya, yang apa lagi, yang jenis terdedah kepada stroke sebab cara pemakanan, cara peminuman. Mungkin walaupun umur muda, dia boleh pergi awal daripada otai yang dah masuk 7 siri, yang dah masuk 8 siri. Sebab apa? Sebab otai ni dia jaga. Contoh, kan? Sebenarnya saya pun duduk cerita bila saya pergi bincang kemarin lah, saya pergi ke satu jumpa dengan seorang sahabat ini fakulti ekonomi dan pentadbiran. Kan, duduk sembang dengan dia masa duduk minum. Dia bagi satu idea, saya kata okey juga. Cuma bolehlah kata saya buat research, cuba nak develop tajuk apa dia tentang imam ni. Tentang imam ni, benda ni kadang-kadang dia tuding jari pada diri kita. Seperti apa dia? Pemakanan ataupun gaya hidup sihat ke, pemakanan sihat ke, ataupun whatever lah, lebih kurang ayat tadi tu yang menunjukkan bahawa imam ini ataupun para ustaz ke, tak kisahlah dia punya responden nanti, kan, kalau betul-betul menjaga pemakanan yang sunnah ataupun yang sihat, pasti imam ni tak ada perut buncit. Ni sensitif tak? Mana saya bercakap apa, dia tembak diri dia. Contoh kata nak pasal apa? Kan? Jadi tidak ada sebarang penyakit. Kerana kalau dia betul-betul menjaga pemakanan sebagaimana yang dia anjurkan dalam agama, nescaya pelbagai penyakit tidak akan mendekatinya. Kerana dia tahu. Betul tak? Secara konseptualnya lah kan. Kalau Allah nak uji juga penyakit itu lainlah, tapi sebab kita tahu bahawa perut itu adalah ibu segala penyakit. Kita tahu bila sebut perut maknanya berpunca daripada makan dan minum kita, kan. Makanan tu ada benda dalam tu. Kita makan nasi, kita makan mie, kan. Kena pula lauk yang sedap habis 3 pinggan, kan. Walha sepatutnya kita makan berpada je, tapi tadilah sebab kita didorong oleh hawa nafsu. Contoh, kan, makanan yang paling sedap, makanan yang free. Nah, satu sudut lah, kan. Nak pula memang ada apa, unta ke, ada anak ke, lagi lah nak, ataupun rusa, kan, kijang dan sebagainya lah, contoh. Jadi benda-benda seperti itu saya kata okey juga, kata nanti nak bincang, kan, lain kali lah kata. Jadi maknanya apa, dia bagi motivasi kepada kita. Pertama adalah untuk silaturahim, kan. Mana kalau dari sudut tadilah nak kampanye umur, yang keduanya ialah motivasi yang kedua ialah kerana ada ganjaran duniawi yang tadi. Sebab apa? Sebab panjang murah rezeki dan panjang umur, kan. Jadi panjang umur ni pun benda yang sensitif, kan. Dan kita sendiri pun, kalau saya lah, bila ditanya apakah perlu diminta doa, ya Allah panjangkan umur saya? Tidak. Apa yang perlu kita minta kalau buat umur ni? Ya Allah berkatilah umur aku. Jangan kita minta panjang. Kalau umur panjang tak berkat, buat apa hidup? Kalau umur pendek tak berkat, buat apa hidup? Yang penting sama ada ajar kita ni Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Kita pun tak tahu kita ni mati umur berapa tak. Bermakna kita nak ialah keberkatan dalam umur kita, termasuklah keberkatan dalam masa kita. Kita masing-masing ada 24 jam sehari. Kita calculate dan kita tanya kawan kita, kamu dah baca Quran ke belum hari ni? Contoh, kan. Saya belum baca, ataupun saya dah baca. Sebab apa? Sebab dari sudut masa yang sama kita ada tak? Kita ada masa sama saja, tapi bagaimana sebahagian orang dia boleh manfaatkan masa tadi. Kita duk tengok TV berjam-jam, kena cerita apa benda yang kita minat. Okey, hari ni pula hari Sabtu, Hindustan ada lagi ke pukul 2 TV 3? Tengok handphone. Tak kira lah, kan. Sama ada tengok TV ke leka dengan apa jua lah. Makna kita menghabiskan umur kita. Bukanlah saya kata bermakna kalau begitu kita tak boleh nak berlibur, tak boleh nak bersantai, nak enjoy. Boleh, tapi biarlah berpada tak? Biarlah berpada, kan. Dalam TV tu macam-macam cerita ada, kan, dokumentari ke, ustaz ni skemanya. Tidak, kan, tapi biarlah. Kita jangan masa kita bazirkan begitu saja.
Apakah saya tengok cerita, tengok movie ke tengok dokumentari membazir? Tidak, kita manfaatkan masa. Tapi kalaulah hari ni full day duk tengok dokumentari saja pun tak jadi juga, kan? Habis kerja lain tak buat. Tapi maknanya dari sudut masa tadi tu kita kena ejahlah supaya masa kita yang sama saja sebagaimana orang lain dapatlah kita manfaatkan untuk kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian silaturahim juga sebab kuat yang Allah dengan silaturahim ini meluaskan rezeki kepada orang yang menyambungnya. Tuan-tuan perhati tengok, mungkin dalam kalangan masyarakat kita ada contoh orang hidup, kan? Kalau dia tanya okey apa petua watuk, apa petua pak cik, dah ataupun kita tengok orang ini dia suka ziarah, kan? Silaturahim kita hari ini memang antara masalah sebenarnya. Tak, sebab kita tak ada masa untuk nak ziarah siapa pun, kan? Bukan kata pada orang lain, mana orang yang bercakap pun samalah. Okey, rutin kita celik mata pukul berapa kita bangun, kan? Ada WhatsApp tak, pukul 4 dah ada dah. Ada style orang jenis WhatsApp ni, setiap kali dia celik mata pukul 3 dia buka, pukul 4 dia buka. Kita ingat memang ni tak tidur, kan? Itu pacing dia. Baik, tak kisahlah pukul berapa tak, sama ada pukul 5 ke dia bangun, kemudian pagi-pagi lagi dia turun ke kerja, kemudian petang-petang dia balik. Kadang-kadang tak sempat pun. Ada seorang tadi saya jumpa dekat servis kereta, dia tanya bab gini-gini. Saya kata ialah ada sebut dah di surau masuk kuliah kita Al-Azkar. Dia kata saya ni ustaz 8.30 pukul 9 baru sampai rumah. Dan saya kata tak apa, dah tuntutan kerja. Tapi kalau hari Sabtu Ahad usahalah juga untuk sampai. Kalau tak sampai juga takkanlah last li duduk depan tu baru sampai tak. Sibuk macam mana kita sekalipun, contohlah kata tak, kan? Waktu subuh tadi, waktu subuh usahalah untuk sampai. Tak boleh setiap hari, sekali seminggu, 2 kali seminggu, tak boleh sekali sebulan pun. Jadilah sekurang-kurangnya ada azab. Contohlah kata wazalika adhaful iman, itulah yang paling lemah iman. Kita sembuk diri kita, bukan untuk nak mencari kesalahan orang lain, kan? Sebab masa Allah bagi sama saja. Mengapa dia boleh buat, aku tak boleh buat? Tak. Baik. Kemudian makna dilapangkan rezeki itu, ayyabsuta lahu fi rizqihi, dipanjangkan umur. Maknanya ada dua pendapat lah. Pendapat pertama secara majazi ataupun secara kiasan. Kerana apa dia? Kerana kita maklum dah rezeki dan umur ini ialah benda ataupun yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita tak tahu bila kita mati. Berapa dah orang, setiap kita berbeza, kan? Mungkin kalau orang yang tak faham tentang qada dan qadar, tentang takdir ni, dia kata untunglah orang tu umur panjang dia boleh buat amal ibadat. Tak, yang tu pula rugilah orang tu umur 30 ataupun 20-an dah mati dah, contoh, kan? Masa ataupun tadi maknanya sama ada banyak pahala ke banyak dosa ke, kan? Bagi kita tidak tahu. Apabila kita mengetahui tentang beberapa perkara seperti ajal kita, yakni umur kita, tentang rezeki kita telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermakna kita kena sentiasa berusaha, kan? Sentiasa berusaha dalam konteks umur. Penuhkanlah ruang masa itu dengan ibadah, sama ada ibadah yang khusus ataupun ibadah yang umum. Kerana umur rezeki memang sudah tercatat dan mungkin tidak boleh diubah, dipinda lagi, kan? Tak boleh dah. Kalau dah rezeki kita, macam orang Melayu lah pula dia pegang, kan? Falsafah takdir, kalau tuan-tuan baca perangai mengikut apa dah lupa dah satu tulisan Zakbar ni. Jadi falsafah takdir yang cuba untuk nak nak menganjak pemikiran orang Melayu daripada rezeki secupak tak akan jadi segantang. Itu orang Melayu. Bagi kita kena usaha, kerana kita tidak tahu berapa banyak rezeki yang diperolehi oleh kita. Hari ini kita bolehlah misal kata okey sekian banyak, kan? Jadi apakah kita berpada? Kalau lalu kita berpegang rezeki secumpak tak akan jadi segantang. Itu falsafah takdir orang Melayu yang diperani oleh pendeta Zakbar bila tahun 30-an lagi kot, kan? Wallahu a'lam lah. Jadi maksudnya tadi, sekalipun rezeki tidak berubah, namun Allah Subhanahu wa taala akan memberkati rezeki tadi,
Yang tu yang kita nak kan. Rezeki kita ni misal kata dari sudut gaji lah, contoh tak. Okey, si Fulan ni dapatlah gaji 5,000. Tapi bagaimana dia manage, bagaimana dia urus kan. Semua anak dia, kehidupan dia alhamdulillah selesa. Ialah yang masalah ni, semua orang ada masalah. Orang yang gaji 30,000 pun sejuta sebulan pun tak pernah cukup tak, selagi tidak ada sifat qanaah dalam diri kita. Kan, mungkin kita kata okey, pen ni harga berapa? Harga RM2 lah kata tak. Mungkin orang yang kaya dia akan beli pen harga kan, beli pen harga 200 pun tak kisah pasal apa, aku duit banyak. Tapi kita nak dari sudut keberkatan, masa manfaat barang yang dibeli tadi itu memang dimanfaatkan betul-betul sebagai apa dia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia kaya, dia manfaatkan betul kekayaannya, alhamdulillah. Begitu juga dengan orang yang tidak kaya, yang miskin tadi. Setakat mana yang ada, dan Allah nak tengok sejauh mana keikhlasan mereka, sebagaimana kita maklum dalam bab apa dia, bab sedekah. Ada contoh. Baik. Jadi namun Allah rezeki tadi tidak berubah kan. Yang penting tadilah, yang penting ialah rezeki yang diberikan tadi itu ada barakah. Maknanya ada barakah ni. Ada sahabat saya zaman sekolah lagi kan, bila jumpa dia banyak tahun lama dah, saya rasa dalam 10-20 tahun lepas dah. Dia kata dia memang allocate 10% daripada pendapatan dia untuk donation. Ini jenis manusia yang hebat kan. Daripada zaman muda lagi dia konsisten. Bukanlah dia sebut ni cerita masuk baku sendiri angkat, tidak, bukan riak, tak. Sebab daripada zaman sekolah lagi memang saya kenal rapat dengan dia kan. Cumanya saya ke Mesir, dia masuk UAE. Yang tu kami marah pasal apa? Kenapa minta tak bagi tahu, sedangkan kami dah bincang dah. Okey, kita tak minta sebab batch awal ni kalau masuk UAE zaman 87 88 ni dua fakulti je, law dengan econ masa tu kan. Law dengan ekonomi. Jadi masa tu geng-geng saya pun tadilah yang jadi law dan juga ekonomi. Baik. Jadi dia punya konsisten tu sampailah hari ni 10%. Bayangkan, maknanya orang yang committed. Kalau tengok kepada Tuhan, very humble person. Kalau tengok pun mungkin tuan-tuan tak percaya kan. Dia ni memang orang jenis banyak duit. Sebab apa? Dari sudut penampilannya bersahaja. Contohlah kan. Jadi itu antara sumbangan dia. Dia kata duit nak buat apa? Bagi dia. Pasal dia dah biasa daripada kecil lagi dengan duit yang nak kata mudah tu tidaklah, tapi Allah Subhanahu wa taala bantu dia. Dan yang keduanya juga, kita juga maklum bahawa maksud yang daripada dipanjangkan umur tadi, memang umur kita tak berubah dah kan. Kita telah ditetapkan bila kita akan mati, tetapi Allah memberkati umur kita. Contohnya kan, balik lagi ke kita baca Quran, sekurang-kurangnya kita ni sebagai Muslim berapa ayat sehari? 10 ayat sehari kita nak kena baca kan. Kita buku WhatsApp banyak tapi bila baca ayat Quran, Allahu Akbar, Masya Allah. Yang ni yang kita kena up sikit supaya kita ni sekurang-kurangnya khatam Quran sekali sehari. Tuan-tuan sambil duduk dengar kuliah pun, tuan-tuan belasah apa dia, 3 kul kan. Kul wallah 3 kali kan. Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Okey, sekali, 2 kali, 3 kali, sambil dengan kuliah, khatam Quran, biar betul. Kan, itu tak tengok lagi online punya akaun. Kalau dapat Allahu akbar. Kalau ikhlas, maknanya mudah-mudahan akan dapat ganjaran sebagaimana yang disebutkan oleh Allah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya keberkatan umur ni sehingga kita dapat memanfaatkan umur itu seolah-olah umur bagi seorang ni 24 jam ni dia ada masa yang cukup panjang. Kita kadang-kala contoh ginilah kan, mungkin tuan-tuan pun ada pengalaman, saya pun duduk sembang dengan sahabat. Saya kemarilah jumpa dengan sahabat di Fakulti Ekonomi. Saya kata dia kata saya 6.30 sampai dah jabat kan. Tanya kata duduk mana, dia kata duduk PJ je. PJ dengan ekonomi ni sebelah lah. Ibarat kata kalau pagi jogging pun boleh sampai ke fakulti kan. Dari sudut manfaat masa ni pukul 6.30, kadang-kadang pukul 7 dah sampai dah kan. Jadi
Kalau sebahagian orang okey pukul 8.30 pukul 9 baru turun kan. Jadi bermakna masa tadi tu agak inilah. Kalau misal kata kita lah, saya lah daripada Semenyih nak sampai ke KL, kalau peak hour ni memang bercinta sakan. Kadang-kala sejam setengah 2 jam bercinta habis masa atas jalan. Maka kita ambil keputusan untuk turun awal. Turun awal bermakna 5.30 turun. 5.30 turun. Bila 5.30 turun, okey, subuh di UTM, maknanya pukul 7 dah boleh buat kerja dah, sebagai contoh kan. Atau sebab apa? Ialah bilik masing-masing, maknanya kita masuk bilik, okey, kita boleh buat kerja dah yang lebih awal lagi berbanding dengan kalaulah kita sendiri turun lewat kan. Jadi masa tadi atas jalan raya. Itu dari sudut contohnya keberkatan. Masa kita ada pilihan, sama ada nak tengok nak enjoy pandangan mata, nak tengok kereta warna kuning, warna biru, warna merah, warna hijau, warna kelabu, kereta pelbagai jenama, cak ayam ter-ter sepanjang jalan kiri kanan tak. Kalau pagi-pagi tengok apa? Contohlah kata tak. Jadi bermakna dari sudut keberkatan, masa tadi itu Allah berikan dan kita yang ada pilihan, sama ada kita nak manfaatkan masa ataupun tidak. Begitulah juga yang mungkin telah disebutkan bab baca Quran, bab ibadah diri pun. Bab ibadah diri pun jangan kita bagi sisa kepada Allah Ta'ala. Contoh kata bab baca Quran, nantilah bila ada masa baru saya baca Quran. Bermakna kamu sebenarnya meletakkan Allah itu pada nombor berapa? Tak, kita bagi sisa kan. Jadi bila kita dah buat kerja dah dunia bla 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 bla, okey, ada lebih masa barulah kita nak baca Quran. Ataupun juga sebagaimana orang duk bincang bab solat, bila azan apa yang dijawab? Katakan kepada solat aku ada kerja, atau katakan kepada kerja aku ada solat. Hak mana kita pilih? Betul tak? Kalau kita kata okey, katakan kepada kerja, wahai kerja aku ada solat, kita akan tangguhkan kerja, bermakna kita utamakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan kita tangguh seketika kerja tadi, berikan hak kepada Tuhan punya dia, semoga kita ni diberikan keberkatan masa untuk nak menyelesaikan kerja tadi. Sebab apa? Sebab semua benda datang daripada dia. Tak, dia yang boleh mempermudahkan. Tiba-tiba masa kalau kita tak buat lah, kata tak apalah nantilah, okey, Zuhur Asar pukul 4.40 contohlah kata tak kan. Tak apalah mak lagi ni sembahyang 4.30 pun boleh. Kita buat kerja dia. Jadi barangkali sebab dirumitkan keadaan, ada benda yang tak lengkap, ada benda kadang-kala mana untuk cari, contohlah benda-benda yang sebegitu tu, kebarangkalian Allah Subhanahu wa Ta'ala nak uji kita juga. Jadi oleh sebab itu, kalau kita faham dua benda tadi kan, sama ada kita nak dahulukan hak Allah ataupun kita masih lagi bertegas keras, aku nak settle hak aku dahulu, sedangkan panggilan azan telah pun dilaungkan, bermakna bagi Muslim dan bagi mukmin berikan hak Allah itu terlebih dahulu. Semoga selepas itu ada keberkatan. Bahasa mudah kita panggil solat di awal waktu kan. Jangan kita lewatkan. Sebab kecuali kita ni musafir ke, kita ada halangan yang tu lain. Tapi kalau kita ada pilihan, utamakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Semoga ada keberkatan di sebalik suatu amalan yang kita lakukan tadi. Mungkin kita tak nampak kan? Dan juga misal katalah kita ni orang muda, orang petengah nombor kan, tanya orang lama dari sudut pengalaman mereka. Kalau orang lama yang jenis tak lokek, dia cerita belaka kan, yang buruk dia pun dia cerita kan. Dan apabila dia cerita yang buruk, kita jangan sebut nama, sebab dia cerita untuk menjadi satu iktibar, satu pengajaran kepada kita, generasi anak, generasi cucu, bahawa aku dulu buat begini, kamu jangan buat, kerana kan sebab bla-bla dari sudut ilmu dan sebagainya. Kemudian pendapat yang kedua ialah dari sudut makna hakiki, memang benar-benar umurnya panjang kan, sampai umur 70, sampai umur 80, dan rezekinya memang benar-benar murah rezeki kan. Tak kira lah orang kata apa dia, duit ni tapak tangan ni duk gatal, sentiasa gatal, kita pun duk garu tengok itu kepercayaan orang Melayu tak. Jangan percaya sangat, sekadar timur boleh, tapi apabila kita percaya dengan penuh keyakinan, dia boleh bawa apa dia, ini antara bentuk khurafat moden
kan, macam mata kita berkedip ke tak kan. Itu memang dari sudut kebiasaan, tetapi jangan kita letakkan kepercayaan 100%, mungkin itu adalah suatu kebiasaan sahaja. Baik, jadi bermakna memang benar-benar dipanjangkan umur, dilapangkan rezeki, dan kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh merubah takdir sebagaimana ada doa la yuradul qada illa bidu'a. Kerja kita doa. Doa je lah kan. Mungkin kita tak tahu sama ada qada kita, takdir kita tu macam mana. Qada ni adalah yang yang boleh berubah, yang tak boleh berubah. Cuma saya katakan bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh menghapuskan apa yang dia nak dan menetapkan apa yang dia nak. Yamhullahu ma yasha'u wa yuthabbit wa indahu ummul kitab. Jadi Allah boleh tetapkan apa yang dia nak dan yang dia tak nak. Kerja kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaik-baiknya minta ni pula kita berdoa dalam solat. Yang keduanya ketika waktu mustajab. Kan, waktu mustajab ni waktu apa? Antaranya hujan, hari Jumaat full day kan, kemudian petang Jumaat, petang Rabu lepas asar, kemudian antara azan dan iqamah. Dan hari ini saya sebutkan berulang kali, alhamdulillah, bila pergi ke masjid, ke surau, bukan setakat hotel-hotel lah, anak-anak muda pun dah mula memahami. Mereka tidak lagi sembang ataupun kurang sembang bila mana masuk waktu azan. Contohlah kata maghrib, bila sampai maghrib ni mereka solat tahiyatul masjid dulu ke, selang masa antara azan dan iqamah tadi tu ada masa lagi, bermakna mereka tidak sembang, akan tapi mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab waktu yang tadi itu, waktu yang sepicing punya tu adalah waktu yang mustajab. Sembang tak habis. Kan? Sembang tak habis. Jadi bermakna biarlah orang kata sombong pun kita pakat bagi tahu sahabat-sahabat kita dan sebagainya, manfaatkan masa, dan lepas daripada solat sembanglah setakat mana yang nak tak, terutama isyak dia. Kan? Sembanglah setakat mana. Tapi kalau waktu-waktu yang mustajab tadi ni, ambillah peluang supaya kita ni manfaatkan masa tadi. Baik, jadi malaikat mungkin diperintahkan oleh Ta'ala untuk catat umur kita ni berapa tahun, 60 tahun, kemudian kerana hamba ni bersilaturahim, okey, ada ekstra, dipanjangkan bila tambah 2 tahun ke, tambah 3 tahun ke, tambah jadi 70 ke, berapa ke, wallahu alam, semuanya sudah pun tercatat di Lauh Mahfuz dan kita tidak tahu. Jadi apabila kita tidak tahu, bermakna kita kena sentiasa berusaha untuk melakukan albirru, kebaikan, dan juga silaturahim sesama kita. Mudah-mudahan kita ni sentiasa dimurahkan rezeki, dilapangkan rezeki, dan juga tadilah ada keberkatan pada umur kita. Itu yang kita nak. Kalau umur panjang kan pun duk main sakit, biasalah kadang-kala tak, bila tanya kepada orang kerja-kerjaan, nantilah dulu, nanti pencing, macam-macam lah cadangan. Tiba-tiba Allah uji dengan tubuh badan yang sihat, tapi anak pula abah kena jaga cucu. Jadi abah nak pergi masjid, nenek nak pergi masjid pun, surau pun payah juga. Pasal apa? Duk sekaki dengan cucu. Nak kata tak boleh kan, tak sampai hati. Jadi Allah uji macam tu. Macam-macam antara bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala uji kepada kita. Jadi masa muda ni lah terutamanya, ataupun masih lagi dalam usia kita lah, yang 3 siri ke 4 siri ke dan sebagainya, manfaatkanlah masa supaya masa tadi itu kita benar-benar peruntukkan kepada untuk Allah Subhanahu wa taala. Bab solatnya, bab terutama baca Quran, bab berzikir pun kan, contohlah kata, pastikan, kalau dari sudut saya lah, mudah je. Lepas solat ni kan, lepas daripada kita solat ba'diyah tu, ambil masa sikit untuk baca apa dia, baca ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, dan juga Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Yang tu mana 3 kali, kemudian yang tu pun dah memadai dah, sekurang-kurangnya lah kan, sebagai minimum amaran harian kita kan, di waktu siang, subuh dan juga maghrib. Kalau kita tidak gagah lepas solat tu kita tak buat, bermakna bila balik rumah macam-macam lah tak. Ataupun juga kita maklum tuan-tuan, nak tidur ni Nabi sarankan untuk membaca surah
al-mulk. Tak, kita membaca WhatsApp. Terbalik tak? Kita membaca WhatsApp, bangun tidur pun sama juga kita membaca WhatsApp. Walhal surah Al-Mulk ni tak banyak, 30 ayat sahaja, tapi oleh kerana kita tidak berusaha untuk melaziminya, dia akan menjadi suatu kepayahan, suatu kesukaran kepada kita. Walhal dia cukup mudah bagi orang yang sentiasa dipandu untuk melakukan kebaikan. Dan oleh sebab itu juga kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, man yufaqihu fid din. Barang siapa ataupun siapa yang Allah nakkan dia ni alim, yufaqihu fid din, man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah nak dia ni jadi baik, yufaqihu fid din, Allah akan alimkan dia, bagi dia reti beragama. Kan maknanya kita ada usaha. Jadi kita kena usaha untuk belajar ilmu agama ni sedikit demi sedikit, supaya amal ibadah kita itu dibuat atas landasan yang betul, bukannya yang tidak. Dan yang terakhir sebelum kita berhentilah azan, cerita bahagian kedua, dalam satu hadis tentang larangan ini, kan? Jadi ini pun boleh kata satu straight forward lah ni, kan? Walaupun amalan ini ulama menghukumkan, sebahagiannya kata haram, sebahagian kata makruh. Apa dia? Melipat lengan baju. Benda ni sensitif juga ni, kan? Saya bagi dedek je. Tuan-tuan nak marah tak, melipat lengan baju ni azan dah. Memang ada hadis yang melarang untuk melipat lengan baju. Umirtu an asjuda ala sabati a'zum alal jabhah wa asyara bi yadihi al anfihi. Aku diperintah untuk sujud atas 7 anggota ni, kan? Anggota sujud kita ni lah, bagaimana kita maklum, wa asyara bi yadihi al anfihi wal yadaini, 7 anggota dahi, kemudian dahi dengan hidung, kemudian 2 telapak tangan, rukbataini 2 lutut, wa atrafil qadamain, dan juga ujung kaki kanan dan kiri, wala nakfita asyab wasya'r. Yang ni, dan kami dilarang untuk apa dia? Melipat pakaian, ataupun juga bahasa kita ni lipat dengan baju lah, kan? Dan juga ikat rambut. Jadi dalam konteks dengan baju, ini bahasa straight forward ni, memanglah tidak sampai tahap haram, walaupun ada sebahagian ulama yang mengatakan haram kerana base kepada setiap larangan daripada Nabi ataupun setiap larangan dalam agama, baik dalam Al-Quran maupun hadis, hukum asalnya adalah haram. Jadi bagi orang yang faham, kan, walaupun yang kedua ulama kata makruh, ada pendapat kata makruh, kita ambil yang sederhana, boleh ke tidak kita ambil sikap untuk kita penuh etika apabila kita menghadap raja. Kalau kita menghadap raja, apakah sanggup kita pakai baju kemeja dengan lipat lengan? Kan begitulah juga bila kita menghadap Allah Ta'ala ini dalam rumah dia, dalam majlis dia, maka sebaik-baiknya patuhi dan penuhilah adab tadi, menunjukkan kita ni orang yang prihatin kepada anjuran dalam beragama. Kalau selagi benda-benda yang simple pun memang orang nampak, bagaimana dia nak buat benda besar yang kecil pun belum settle. Okey, kita bagi laluan pada azan. أشهد أن لا إله
La haula wala quwwata illa billah. 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 Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, jadi berkenaan dengan hadis yang melipat dengan baju tadi itu, maka tadilah yang disebutkan di sini termasuklah juga menyingsing lengan baju. Jadi kita pakai jagalah kan, kalau ada sahabat-sahabat kita pun kita pakai bantu, bukan untuk nak menyalahkan dia. Mudah-mudahan dia dapat tahu, dapat faham, dan kita dapat beramal berdasarkan kepada apa yang disyariatkan dalam agama. Mudah-mudahan kita ni menjadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sekadar itulah untuk malam ini. Insya-Allah kita sambung pada kuliah kita yang berikutnya. Aqul qouli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dalam suratul As. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.